Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saudara-saudari. Terima kasih kerana mendengarkan kuliah pada hari ini. Kuliah pada hari ini bertajuk Sejarah, Strategi dan Krisis Pemikiran Komunis di Malaysia. Dalam kuliah ini akan dibincangkan beberapa perkara yang berkaitan secara langsung dengan dua perkara. Pertama ialah apa yang terjadi kepada komunis dan juga pergerakan di peringkat internasional. Dan kedua, apa yang terjadi di peringkat Malaysia. Jadi dua bahagian ini akan kita bincangkan di dalam tajuk Sejarah, Strategi dan Krisis Pemikiran Komunis di Malaysia. Kalau kita melihat krisis yang wujud akibat daripada kemasukan komunis ke tanah Melayu ini secara umumnya telah meninggalkan kesan psikologi yang mendalam kepada rakyat Malaysia. Ini kerana kemasukan mereka ini seawal tahun 1920-an telah melakukan kerja-kerja hasutan dan juga melakukan gerak kerja untuk menyebarkan maklumat-maklumat tertentu, fahaman dan juga kegiatan komunis yang kita rasakan sebenarnya tidak bersesuaian dengan anutan agama dan budaya masyarakat Malaysia umumnya. Dan kemudiannya, kesan daripada tindakan komunis ini kita boleh lihat bagaimana pada April tahun 1930, Parti Komunis Melaya akhirnya berjaya ditubuhkan. Dan kita lihat bagaimana krisis pemikiran ini telah mengubah dan juga mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Dan penyebaran hasutan dan fahaman komunis ini sebenarnya menyasarkan golongan muda, pekerja dan pelajar. Ini adalah sasaran mereka kerana golongan inilah yang secara teorinya mudah untuk dikuasai dan juga mudah untuk dipengaruhi. Dan bukti-bukti menunjukkan bahawa komunis berjaya mempengaruhi golongan belia dan fahaman serta matlamat komunis ini berjaya ditanamkan dalam pemikiran serta jiwa masyarakat Melayu, terutamanya melalui kewujudan PKM ini. Dan pemikiran dan cara mereka berfikir secara strategi ini juga akhirnya kita lihat dilakukan secara tersusun dan juga pergerakannya secara dengan rapi. Jadi matlamat utama yang diharapkan oleh pergerakan komunis ini adalah mewujudkan sebuah negara baharu yang ingin dikenali sebagai Republik Rakyat Malaya. Dan ketegangan kemudiannya kita lihat memuncak di tanah Melayu ini apabila pada 16 Jun 1948 diisytiharkan darurat misalnya. Tapi keadaan ini tidak berlangsung lama kerana hanya sampai 31 Julai 1960 keadaan menjadi reda, dapat dikawal dan katanya pergerakan komunis ini dapat dikekang oleh kerajaan pada ketika itu. Dan berkenaan dengan perkara ini sebenarnya ada banyak tafsiran yang berkaitan dengan darurat ini. Ada banyak versi, ada sekurang-kurangnya 4 versi yang memperkatakan tentang sebab-sebab darurat ini. Tetapi saya tidaklah akan membicarakan tentang versi-versi ini kerana ianya perlukan masa 2 jam lagi untuk membincangkan versi itu sahaja. Namun begitu kita lihat kumpulan ini tidaklah terus terhenti walaupun keadaan darurat telah selesai, tapi kumpulan komunis ini tidak terhenti kerana sebahagian besar daripada mereka yang terselamat hidup lagi dan mereka telah berundur menyelamatkan diri ke Thailand. Mereka sebenarnya tidak menyerah kalah. Sampai ke akhir pun sebenarnya mereka tidak menyerah kalah. Mereka hanya cuba untuk menambahkan kekuatan dan penambahan ahli baru dan penambahan ideologi mereka kepada seluruh anggota yang ada. Ini yang dilakukan oleh
pihak komunis. Dan kalau kita lihat pada Jun 1968 telah membuktikan bahawa semangat yang ada di dalam diri ahli-ahli anggota-anggota komunis ini tetap membara kerana PKM telah memulakan semula kempen gerakan bersenjata mereka ke atas Malaysia pada ketika itu, yang apabila Malaysia bergabung dengan Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana pergerakan komunis yang aktif semula ini telah pun membimbangkan ataupun mewujudkan perasaan bimbang dan trauma dalam kalangan masyarakat tempatan kerana mereka mengenangkan apa yang terjadi sebelum ini. Dan dalam satu tempoh yang perundingan yang panjang, akhirnya komunis bersetuju dengan kerajaan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata. Bukan penyerahan diri dan sebagainya, tapi hanya gencatan senjata, dan seterusnya mengakhiri pergolakan tersebut pada 2 Disember 1989. Dan kita lihat akhirnya mereka ini sebenarnya berjuang. Kalau kita menganalisis lebih lanjut, kita dapati tujuan komunis ini berjuang adalah untuk meningkatkan ataupun untuk tujuan nasionalisme Cina, negara Cina, bukan orang Cina tapi negara Cina, untuk mewujudkan yang akhirnya apabila mereka berada di Malaya ini, mereka cuba untuk mewujudkan Republik Rakyat Malaya ataupun Soviet Malaya. Itu adalah tujuan daripada apa yang dilakukan oleh komunis itu. Jadi tapi akhirnya gencatan senjata ini kita lihat telah pun mengubah situasi pada ketika itu. Satu hal yang kita harus ingat bahawa apa guna kita belajar tentang komunis ini? Sebenarnya memanglah secara umumnya kita tidak mempelajari ideologinya. Kita tidak mempelajari lebih mendalam kerana dasar-dasar kita, dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada dunia sekarang dan juga dunia pada masa lalu, ideologi ini ada. Sampai sekarang pun masih wujud. Dan kalau kita lihat baru-baru ini ada isu berkaitan dengan restoran yang memaparkan gambar Mao Zedong misalnya, dan pelbagai lagi kegiatan-kegiatan komunis ini ditonjolkan dalam masyarakat. Dan kita lihat keadaan ini bukan baru. Jadi jika anda nantinya ingin menjadi seorang penguat kuasa seperti dalam polis, dalam PDRI misalnya, anda sebagai pegawai mesti tahu sedikit tentang latar belakang gerakan komunis ini. Kalau tidak pun bagaimana anda boleh bertindak dengan pantas dan lebih baik daripada orang lain. Contohnya kita lihat bagaimana ini contoh rundingan baling. Sebalik tabir rundingan baling ada banyak gambar dan juga ada banyak versi cerita tentang rundingan baling ini misalnya. Dan anda boleh lihat di dalam internet pun sebenarnya ada pelbagai cerita dan ada pelbagai versi yang anda boleh lihat. Tapi walau bagaimanapun, apapun pemahaman kita tentang komunis ini, saya fikir anda perlu faham bahawa ideologi komunis ini adalah satu ideologi yang cuba untuk mempertentangkannya dengan ideologi yang lain. Jadi dalam konteks perbincangan kita ingin melihat strategi pihak komunis dalam usaha untuk menguasai tanah Melayu dan Malaysia dan kesan psikologinya kepada masyarakat di Malaysia ini. Dan sejarah ideologi komunis ini, kalau kita melihat sejarah ideologi komunis ini sebenarnya seiring dengan peredaran zaman, kita lihat bagaimana ilmu falsafah turut berubah, merangkumi pelbagai aspek kehidupan sejagat. Kalau kita ingin mengetahui tentang komunis yang ada di Malaysia, mau tak mau kita kena belajar dahulu atau mengetahui terlebih dahulu apakah latar belakang pergerakan komunis di peringkat antarabangsa. Baru kita boleh faham kenapa dan apa yang terjadi di Malaysia sebenarnya ataupun tanah Melayu pada ketika itu. Ideologi dan teori yang diketengahkan oleh ilmuwan falsafah tentang kehidupan sosial sebenarnya semakin difahami dan diterapkan dalam masyarakat ataupun budaya sekeliling, dan penumbuhan fahaman politik, pelbagai fahaman politik pada ketika itu, liberalisme, demokrasi, komunisme dan sebagainya, telah merancangkan agenda-agenda perjuangan sosialisme kehidupan serta kebudayaan sesuatu kaum.
Dan kita lihat bagaimana komponen-komponen ini sangat berperanan dalam pembentukan sesebuah negara dengan matlamat utamanya untuk mengekalkan keharmonian dan juga mengukuhkan keadaan sosioekonomi sejagat. Salah satu fahaman ideologi politik yang terkenal yang sehingga sekarang pun masih dikaji lagi adalah yang ditulis oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Bertajuk, mereka ini adalah ahli falsafah dan juga ilmuwan daripada Jerman yang memperkenalkan fahaman komunisme yang diterbitkan pada tahun 1848 di London. Karl Marx dan Friedrich Engels menghasilkan risalah yang bertajuk The Communist Manifesto. Ini adalah manifesto politik tentang komunis yang paling berpengaruh di dunia. Dari dulu sampai sekarang orang masih mengkaji manifesto ini. Dan manifesto ini menceritakan secara teori tentang perjuangan golongan pekerja serta konflik kapitalisme melalui analisis mendalam, melalui penerbitan manifesto ini kita dapati, maka terhasillah apa yang disebut sebagai teori Marxisme. Jadi asas fahaman komunisme itu merumuskan kapitalisme seidealnya digantikan dengan pemikiran komunisme. Itu intipati daripada Communist Manifesto. Jadi apa yang ada di dalam Marxisme itu sebenarnya adalah cuba untuk mempertentangkan ataupun cuba untuk mewujudkan konflik atau menekankan konflik antara kapitalis dengan pekerja, di mana pekerja itu sebenarnya dianggap sebagai pro atau mewakili komunis, sedangkan kapitalisme ini adalah musuh utama mereka. Inilah yang cuba dibuat ataupun dibentuk melalui The Communist Manifesto. Dan akhirnya kita lihat antara juga bukan sahaja The Communist Manifesto, tetapi ada lagi sumber-sumber lain selain daripada The Communist Manifesto. Das Kapital oleh Karl Marx juga sangat berpengaruh terhadap pemikiran ataupun mereka yang terpengaruh ataupun merasakan pemikiran ini sesuai dengan mereka. Jadi itulah di antara awal bagaimana komunis ini muncul. Okay, kita lihat dahulu apa itu teori Marxism. Kalau anda tak tahu tentang konsep asal dia, nanti anda tidak akan ada pegangan yang kukuh untuk mengetahui kenapa gerakan ini kemudiannya berubah. Teori Marxism menyatakan teori ini mengelaskan 4 perincian konflik utama yang sering tercetus dalam perkembangan, khususnya dalam pemerhatian Karl Marx tentang masyarakat Eropah Timur. Dan 4 perincian konflik itu tersebut adalah komunis primitif, perhambaan, feudalism dan juga kapitalisme. Kalau kita melihat kepada primitif komunis ataupun primitif komunisme, sebenarnya merujuk kepada konsep pemburu-pengumpul dengan secara tradisinya adalah bersandarkan pemilikan bersama. Itu dia punya asas. Engels pula menerangkan tentang konsep teori ini secara terperinci dalam sebuah buku beliau yang bertajuk The Origin of the Family, Private Property and the State. Ini adalah tulisan Engels, kemudiannya cuba untuk menerangkan tentang konsep komunisme primitif ini. Dan dalam model struktur sosioekonomi Marxis, kita dapati masyarakat dan komunisme primitif ini tidak mempunyai struktur kelas, sosial hierarki atau pengumpulan modal. Perkongsian berlaku apabila mereka yang memburu dan mendapat makanan akan berkongsi secara beramai-ramai. Tidak ada pemilikan harta persendirian seperti tanah, harta peribadi, pakaian dalam komunisme primitif. Ini secara prinsip dan dasar teorinya. Kerana pendekatan yang diambil oleh adalah secara perkongsian. Dan segala bentuk daging buruan misalnya akan segera dimakan dan dikongsi secara bersama-sama. Inilah istilah yang tiada istilah simpanan atau monopoli hasil buruan. Ini konsep asal. Konsep asal di dalam komunisme primitif. Namun begitu, kita lihat bagaimana perkembangan tamadun kemudiannya menyebabkan penawanan tanah berlaku ataupun berlaku peperangan ataupun juga persetujuan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan tanah dan sebagainya. Dan pada peringkat ini kita lihat konsep harta persendirian mula berkembang. Dan perkembangan atau pembangunan harta persendirian pula
kemudiannya berlaku pada skala yang besar dan luas, sehingga transformasi berlaku dengan kaum petani hanya menjadi istilahnya sebagai proletariat, yakni mereka yang menjual hasil tanaman kepada orang ramai sahaja. Itu asalnya kenapa istilah proletariat itu muncul. Kemudian konflik kedua adalah berkaitan dengan institusi perhambaan. Selesai tadi isu berkaitan dengan komunisme primitif, asas kepada komunis ini, kemudian ialah berkenaan dengan institusi perhambaan. Konsep perhambaan yang diketengahkan oleh masyarakat mengikut sejarah adalah tuan akan mengerahkan segala kudrat bekerja tanpa memberikan imbuhan yang bersesuaian terhadap kerja yang mereka lakukan. Dan sejarah perhambaan ini berlaku seiring pembentukan tamadun manusia. Maksudnya dah setua tamadun manusia itu sendiri. Misalnya, biasanya apabila bercerita tentang perhambaannya, orang akan mengaitkannya dengan revolusi industri di Amerika. Bagaimana kebanyakan revolusi industri di Amerika ini, mereka mengambil bangsa kulit hitam dari Afrika, diculik dan dibawa belayar. Kemudiannya mereka dipaksa untuk melakukan kerja-kerja berat, kerja-kerja kasar, mengutip kapas, kerja buruh kasar dan sebagainya. Dan dalam kehidupan hamba-hamba ini sebenarnya telah merancakkan lagi ekonomi Amerika. Tetapi mereka ini tetap dilayan sebagai golongan bawahan. Malah ada yang mengatakannya kudrat mereka digunakan dan mereka diperlakukan seperti binatang tanpa bayaran. Dan kalau ada bayaran pun tidak setimpal. Ini yang terjadi. Dan Marx dan Engels dalam hal ini akhirnya terarah kepada satu tenaga kerja yang baru dalam konteks kelas kerja yang sedia ada. Di peringkat ini jugalah budaya perhambaan diketengahkan seiring peningkatan petani, peningkatan populasi, mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan hubungan dengan tamadun luar. Dan kalau kita lihat, di sinilah akhirnya sebenarnya bermulanya apa yang disebut sebagai kelas di dalam masyarakat. Dan konsep feudalisme pula adalah, ataupun kepemilikan hartanah menurut teori ini adalah bersandarkan kepada komuniti juga, tetapi apa yang membezakannya dengan yang lain ialah ia menghasilkan sistem kelas dalam masyarakat apabila berkuasa. Kaya raya yang mempunyai tanah yang paling luas akan berada di tingkat yang paling atas, manakala yang paling miskin adalah mereka ada pada tingkat yang paling bawah. Dan dalam konteks ini, eksploitasi seringkali berlaku dengan golongan atasan akan menindas golongan bawahan dan melakukan kerja-kerja berat tanpa bayaran yang setimpal. Jadi dalam sistem kasta, umpamanya dalam sistem kasta di India misalnya, dilihat ada hubung kait dengan isu feudalisme ini. Jadi pemilikan harta dan kekayaan adalah tingkat yang paling atas, manakala yang miskin adalah orang yang akhirnya ditindas. Dan teori ini juga membincangkan tentang kapitalisme yang menjadi seteru utama kepada perjuangan komunisme. Jelas nyata bahawa komunisme lebih tertumpu kepada anti-kapitalisme. Pertumbuhan penduduk yang merancakkan lagi perdagangan antara masyarakat akan membantu feudalisme untuk menguasai kapitalisme. Dan kita lihat bagaimana kadar keberhutangan kepada golongan aristokrat juga akan bertambah, menyebabkan golongan bawahan ataupun dalam konteks mereka menyebut sebagai golongan marhain akan jadi terbeban. Dan paling ketara ialah penindasan aristokrat terhadap rakyat marhain adalah semasa revolusi Inggeris dan juga Perancis. Misalnya, revolusi Inggeris pada 1640 dan revolusi Perancis pada 1789 yang telah membuka kepada penubuhan masyarakat berasaskan komoditi dan juga keuntungan. Itu kalau kita lihat kepada isu revolusi ini. Dan lahirnya golongan proletariat yang digula-gulakan dengan pembayaran menarik terhadap kerja mereka. Tapi hakikat sebenarnya mereka ini dieksploitasi dan di mana walaupun mereka akhirnya dibayar gaji, dibayar upah, tetapi sebenarnya apa yang dihasilkan oleh golongan pekerja ini dibayar dengan harga yang murah. Sedangkan apabila menjual, mereka menjual dengan harga yang tinggi. Itu yang terjadi. Jadi itu secara teorinya adalah empat perincian konflik yang wujud di dalam teori Marxisme. Dan kita lihat bagaimana perkembangan ideologi komunis. Falsafah yang diterbitkan oleh Marx dan Engels ini menegaskan bahawa kapitalisme harus dihancurkan
kerana mengeksploitasi golongan pekerja dan menjarakkan sistem sosial kelas. Jadi disarankan oleh perkembangan ideologi komunis ini untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai kapitalisme. Dan golongan pekerja sebenarnya mula sedar tentang eksploitasi golongan kapitalis terhadap mereka. Kesedaran terhadap sistem sosial juga bertambah menjadi titik perubahan kepada perjuangan revolusi komunis. Dan kesedaran ini juga akhirnya memberikan satu nafas baru terhadap falsafah komunisme yang dikenali sebagai komunisme moden. Lahir satu istilah yang disebut sebagai komunisme moden. Dan dalam era moden, tentunya perubahan ketara dari segi politik dapat dilihat khususnya pada kurun yang ke-20. Kalau kita lihat kurun yang ke-20 seperti The Communist Manifesto, kurun ke-19, ada lagi ini akhirnya terjadi pada kurun ke-20, termasuk juga the Dialectic of Nature, Anti-Brahim, Das Kapital, akhirnya menjadi rujukan utama kepada komunis ini. Dan kemudian kita lihat bagaimana Vladimir Lenin telah menulis satu buku yang bertajuk What is to be Done, dan juga buku What is to be Done ditulis pada tahun 1901, dan Imperialism, The Higher Stage of Capitalism, ditulis pada tahun 1916. Jelas akhirnya keterangan-keterangan yang dibuat oleh Vladimir Lenin ini sangat mempengaruhi perkembangan apa yang disebut sebagai komunis moden. Dan penekanan terhadap eksploitasi dan pemulauan golongan pekerja menjadi agenda utama perjuangan komunisme moden. Melalui perkembangan teknologi pemesinan, pemulauan terhadap golongan pekerja akan berlaku dengan lebih drastik yang hanya menguntungkan kapitalis. Dan jadi menurut mereka, bagaimana perkembangan mesin dalam industri ini hanya akan merugikan golongan buruh. Jadi justru itu kebangkitan golongan pekerja terhadap golongan bourgeois atau bourgeois berlaku seperti mana dapat dilihat di dalam banyak revolusi yang dianjurkan, di mana golongan kapitalis digantikan dengan kuasa buruh. Jadi oleh yang demikian, dalam arti kata lain, golongan sosialis akan menjadi titik perubahan kepada doktrin diktator yang dikawal oleh proletariat yang memberi impak besar kepada perubahan politik komunisme itu nantinya. Jadi ini yang mereka harapkan terjadi. Jadi kalau kita lihat, cuba kita lihat balik kepada ini asas-asas dasar, baru kita belum cerita lagi tentang komunis di Malaya. Kronologi dan implikasi komunisme moden terhadap masyarakat dunia, kita boleh lihat bagaimana seabad yang lalu politik komunisme berkembang di Soviet yang menjadi permulaan kepada titik permulaan kepada revolusi global yang mempengaruhi banyak negara, antaranya seperti Korea, Cuba, China, Kenya dan sebagainya. Dan bermula dengan Lenin yang mengasaskan revolusi Oktober misalnya di Rusia, diikuti dengan penguasaan China oleh Mao Zedong, Parti Mao Zedong, kemudian pengambil alihan Cuba oleh Fidel Castro. Ini semuanya mempengaruhi dan juga menentukan jalannya komunis kemudiannya. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada tahun 1917 oleh Lenin misalnya di Rusia, bagaimana golongan pemerintah atau dikenali sebagai SAR pada ketika itu digulingkan oleh tentera, ada kekuatan tentera, dan akhirnya dia dihukum mati. Dan akhirnya golongan pekerja mengambil alih tampuk pemerintahan Soviet Rusia. Dan pada masa yang sama, sosialis mula berkembang di Soviet Rusia dan seterusnya membentuk negara komunis di Rusia. Di situ latar belakang bagaimana negara komunis, dikatakan negara komunis pertama terbentuk. Dan apabila Lenin kemudian meninggal pada tahun 1924, digantikan oleh Joseph Stalin. Joseph Stalin ini pada ketika itu melihat musuh-musuh politiknya dengan akhirnya menghukum musuh-musuh politiknya dengan kejam, yang menghantar musuh-musuh politiknya untuk bekerja buruh kasar di Siberia misalnya. Dan kesannya kita lihat bagaimana yang disebut sebagai paranoid Stalin, merasakan diri sentiasa terancam menyebabkan hampir
sejuta orang menjadi korban politik komunisme Stalin ini. Dan selepas Perang Dunia yang Kedua, kita melompat sedikit, kita bagi lihat bagaimana kekalahan Nazi kepada Pakatan Bersekutu, Jerman jatuh kepada Soviet Rusia, lalu Jerman terbahagi kepada dua, iaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Dalam masa yang sama juga kekalahan Jepun memberikan impak yang tinggi kepada Korea apabila bahagian utara Korea diduduki oleh Soviet Rusia, manakala di selatan pula dipengaruhi diduduki oleh Amerika. Maka terpecahlah pula Korea kepada dua, Korea Utara dan juga Korea Selatan. Ini menjadi akhirnya hal ini menjadi kan politik duopoli antara Rusia dan juga Amerika yang akhirnya membentuk permulaan kepada apa yang dipanggil sebagai Perang Dingin. Dan politik komunisme yang diperjuangkan oleh Soviet Rusia ini sebenarnya tidak digemari oleh Amerika. Jelaslah bahawa Presiden Amerika pada tahun 1947 misalnya, Henry Truman, telah mengeluarkan satu polisi yang dikenali sebagai Doktrin Truman yang mengajak kepada penentangan ataupun usaha untuk mengekang penyebaran komunisme di dunia. Dan kemudiannya ianya menjadi asas kepada Perang Dingin yang berlaku di antara blok Rusia dan juga blok Amerika antara tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Dan sekitar tahun 1989 dengan runtuhnya tembok Berlin, kemudiannya kita lihat telah membuka ruang demokrasi kepada Jerman yang akhirnya Jerman bersatu. Tidak ada lagi Jerman Timur, Jerman Barat, yang ada ialah Jerman. Dan kalau kita lihat secara tidak langsung, fahaman komunis yang diamalkan selama ini telah berkurang dan akhirnya kedua-dua negara menjadi satu. Dan di Soviet Rusia pula pada tahun 1991, setelah Presiden Mikhail Gorbachev meninggalkan atau memundurkan diri daripada pemerintahan, maka terlantiklah Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ini diangkat menjadi presiden baru, dan pada masa di bawah pemerintahan Boris Yeltsin ini kita lihat bagaimana Parti Komunis Rusia telah diharamkan, dan ini telah memberikan impak yang besar kepada seluruh Soviet Rusia apabila negara besar Soviet Rusia akhirnya berpecah kepada banyak negara kecil, antaranya seperti Ukraine, Moldova, Latvia dan sebagainya. Dan perpecahan ini sebenarnya juga mempengaruhi negara-negara yang cuba untuk mengamalkan politik komunisme seperti Afghanistan, Albania, Angola dan lain-lain lagi. Dan akhirnya kita lihat berakhirlah apa yang disebut sebagai politik komunisme secara besar-besaran ini. Dan di China pula kita lihat hal apa yang terjadi di China. Komunis diamalkan sehingga kini, dan sejarah penubuhan Parti Komunis China ini sangat dipengaruhi oleh sentimen komunisme yang diperjuangkan oleh Lenin. Termasuk juga Lenin yang mengasaskan revolusi Oktober di Rusia telah menjadikan satu inspirasi kepada Mao Zedong untuk membentuk negara komunis di China. Dan pada tahun 1921 Parti Komunis China ditubuhkan, dan matlamat utamanya apa? Ialah untuk menjadikan China sebagai sebuah negara komunis pada tahun 1921. Dan kemudiannya kita lihat bahawa sekitar tahun 1949, selepas Perang Saudara di China, Mao Zedong selaku pemimpin Parti Komunis China akhirnya berjaya mengisytiharkan terbentuknya Republik Rakyat China setelah pemerintah pada ketika itu Chiang Kai-shek kalah kepada Parti Komunis China, dan Chiang Kai-shek telah berlari dan membentuk kerajaannya di Taiwan sehingga sekarang. Akhirnya dia menguasai Taiwan. Dan ini menyebabkan Amerika akhirnya terpaksa memutuskan hubungan diplomatiknya dengan China, kerana China telah pun menjadi sebahagian daripada komunis. Dan Perang Korea tercetus berlangsung. Bahagian utara Korea dikuasai oleh komunis untuk melawan Korea Selatan yang matlamat utamanya untuk menyatukan Korea sebagai sebuah negara berfahaman komunis. Dan selama hampir 3 tahun akhirnya perang tamat. China dan juga United Nations dan Korea juga akhirnya menandatangani untuk berdamai. Dan kita lihat bagaimana akhirnya
apa yang berlaku di China, ialah telah pun menyebabkan seluruh China akhirnya menerima komunis, dan di tempat lain juga komunis mula berkembang. Kalau kita lihat bukan hanya di China tetapi juga di Cuba misalnya, bagaimana Fidel Castro berjaya menggulingkan Fulgencio Batista yang dianggap korup, yang akhirnya digulingkan oleh Fidel Castro dan menjadi presiden di situ. Dan kita lihat akhirnya telah mengembangkan apa yang disebut sebagai fahaman komunis. Tahun 76 misalnya menyaksikan jatuhnya Saigon Vietnam juga, dan sebelum itu tamatlah perang Vietnam, yang akhirnya Vietnam di selatan dikuasai oleh pihak komunis dan disatukan sebagai Republik Sosialis Vietnam di bawah kuasa komunis. Dan itu kita lihat bagaimana pergerakan komunis antarabangsa. Ini adalah gambar Vladimir Lenin yang semasa menggerakkan revolusi Oktober di Rusia untuk jatuhkan Tsar pada ketika itu. Dan ini juga revolusi Oktober, gambar-gambarnya ada banyak di dalam internet, anda boleh lihat. Ini juga revolusi Oktober. Ini Fidel Castro masa pemerintahannya menjadi presiden. Dan China membentuk negara komunis tahun 21. PKC ditubuhkan dengan matlamat untuk menjadikan Parti Komunis China ini ditubuhkan untuk menjadikan China sebagai negara komunis. Dan akhirnya pada 1949 Mao Zedong telah mengisahkan Republik Rakyat China. Sebahagian daripada Korea menjadi komunis, Cuba dan Vietnam akhirnya menjadi benar-benar komunis. Ini adalah Mao Zedong, dan saya sebutkan tadi bagaimana beliau seorang menarik. Kalau anda membaca biografi beliau, menarik bagaimana usahanya dari awal untuk menjadi orang nombor 1 komunis di China. Baik, dah habis setengah masa, kita pergi kepada Tanah Melayu dan komunis. Kita pergi secara pembabakan. Kita lihat bagaimana komunis pada era 1920-an telah pun memulakan gerakan penyebaran ideologi mereka kepada masyarakat di Tanah Melayu, dan kerana pengaruh daripada dua. Satu, pengaruh daripada komunis di China dan juga pengaruh komunis di Indonesia. Dua tempat itu cuba untuk mempengaruhi masyarakat di Tanah Melayu ini supaya menjadi komunis. Pihak komunis menggunakan sepenuhnya cawangan-cawangan Kuomintang. Kuomintang ini adalah parti yang memerintah China sebelum itu, yang terlari bersama Chiang Kai-shek ke Taiwan. Dan akhirnya mereka menubuhkan cawangan-cawangan Kuomintang di banyak negeri termasuk juga di Tanah Melayu. Dan akhirnya kita lihat bagaimana tahun 1924 kebanyakan negeri di Tanah Melayu ini telah pun mempunyai cawangan-cawangan Kuomintangnya tersendiri. Dan tujuan cawangan Kuomintang ini dibuat adalah untuk menyebarkan pengaruh mereka, dan penyebaran pengaruh mereka ataupun komunis ini di kawasan Tanah Melayu ini adalah mereka menggunakan medium seperti persatuan, akhbar, surat khabar, sekolah-sekolah jadikan medium utama untuk menyebarkan fahaman ini. Namun kita lihat pada tahun 1926 kerajaan British pada ketika itu telah merampas akhbar-akhbar dan juga risalah-risalah yang berkaitan dengan sokongan terhadap komunis ini. Guru-guru Cina juga, guru-guru sekolah Cina di tanah Melayu juga didapati terpengaruh dengan ideologi ini, dan akhirnya ini menyebabkan tindakan diambil oleh Inggeris. Dan ada bukti bahawa sokongan yang wujud pada ketika itu yang pro-komunis, dan kita lihat bagaimana sokongan daripada komunis Indonesia juga semakin kuat ke atas kawasan di sebelah sini. Dan perkembangan komunis di Tanah Melayu ini kita lihat adalah sangat dipengaruhi oleh komunis China berbanding dengan komunis Indonesia. Oleh yang demikian, maka tidak heranlah sekiranya sokongan lebih banyak daripada orang Cina berbanding dengan orang Melayu. Dianggarkan 80% orang Cina menyokong komunis pada ketika itu berbanding dengan orang Melayu pada ketika itu. Dan melalui rentetan sejarah ini kita dapat lihat bagaimana kemasukan ideologi komunis ke Tanah Melayu telah pun melalui perancangan yang sangat rapi
peringkat permulaan mereka cuba untuk menguasai masyarakat secara langsung, khususnya di tanah Melayu, melalui persatuan sekolah-sekolah, akhbar dan sebagainya. Dan melalui kaedah ini, komunis dilihat cuba untuk buat penguasaan secara menyeluruh ke atas masyarakat. Dan dari sudut psikologi, kita lihat bagaimana masyarakat, terutamanya orang Cina dan juga sebilangan kecil orang Melayu, melihat corak pemikiran untuk membuat kesimpulan yang berlebihan dalam kalangan mereka terhadap pergerakan komunis ini. Kesan daripada manifesto komunis ini untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan menyebabkan mereka terpengaruh dengan harapan-harapan yang dibuat. Ini kerana kalau kita lihat dalam manifesto komunis ini, mereka sering mengatakan bahawa komunis ini jika memerintah, mereka akan bagi masyarakat ini tanah, akan bagi itu, bagi ini, bagi harta dan sebagainya. Jadi orang yang tidak mempunyai tanah biasanya akan mudah terpengaruh dengan keadaan ini. Dan keadaan sebenarnya mereka tidak tahu. Jadi itulah kita lihat komunis bagaimana dia cuba untuk mempengaruhi orang Melayu dan juga orang Cina pada ketika itu. Dan selepas itu kita lihat babak tahun 1930 hingga 40, bagaimana strategi komunis ini. Kita tahu bahawa strategi komunis pada tahun 30-an ini, mereka muncul dengan idea untuk menimbulkan kekacauan, mogok, boikot, sabotaj dan demonstrasi sebagai usaha untuk mencapai matlamat mereka. Tumpuan utama diberikan kepada bangsa Cina yang ada di tanah Melayu pada ketika itu. Dan selain itu, kita harus ingat juga bahawa tahun 1929 berlakunya kemelisitan ekonomi dunia. Dan kemelisitan ekonomi ini sebenarnya telah menjadi satu modal besar kepada komunis, kerana mereka melihat bagaimana kemelisitan ini menyebabkan buruh ramai yang jadi penganggur. Dan ini menyebabkan mereka merasakan mereka perlu untuk mempergiatkan lagi usaha mereka supaya masyarakat boleh terpengaruh dengan mereka. Jadi dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana perang Cina-Jepun yang tercetus pada tahun 1937 telah membawa kepada penganjuran oleh pihak PKM untuk menganjurkan gerakan anti-Jepun dan seterusnya mempengaruhi penduduk Cina pada masa itu. Dan sebahagian besar daripada buruh sebenarnya telah berjaya dipengaruhi oleh PKM. Maka kekacauan dalam sektor ekonomi juga yang dipercayai didalangi oleh PKM juga telah mempengaruhi buruh. Dan kesannya PKM boleh merampas pentadbiran British jika pada keadaan genting. Dan ada isu lain yang menjadi perhatian PKM ialah perang Cina-Jepun yang berlaku di China pada tahun 1937 yang akhirnya melahirkan gerakan anti-Jepun dalam kalangan buruh kerana mereka menyebarkan apa yang dilakukan, kenyaman yang dilakukan oleh Jepun di China. Ini mempengaruhi gerakan-gerakan buruh yang ada di tanah Melayu pada ketika itu yang kebanyakannya didominasi oleh orang Cina. Dan namun begitu, kempen anti-Jepun ini jelaslah satu batu loncatan kepada komunis untuk membuat kekacauan dan huru-hara di tanah Melayu. Dan komunis juga melalui PKM sebenarnya tidak bermatlamat membantu orang Cina. Sebaliknya hanya mempergunakan buruh ini untuk matlamat mereka. Itulah yang terjadi. Dan corak pemikiran pemikiran masyarakat Cina dan masyarakat Melayu ini sebenarnya lebih kepada corak bersifat hitam putih. Kalau tidak baik, jahat. Kalau tak berjaya, gagal. Kalau tak hidup, mati. Tak gembira atau suka, dijajah atau bebas. Itu saja cara berfikir pada ketika itu yang menyebabkan mereka harus mengambil keputusan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana corak pemikiran macam ini akhirnya menjerat komunis itu sendiri kerana masyarakat tidak ada pilihan cara berfikir macam itu. Dan tahun 1941 hingga 45, strategi komunis dan juga zaman Jepun, kita lihat bagaimana Jepun masuk ke tanah Melayu melalui Siam, terus ke Kota Baru, Kelantan pada 8 Disember 1941 dan merupakan tanda awal kemasukan Jepun ke tanah Melayu. 15 Februari 1942, Singapura jatuh kepada Jepun dan ini menyebabkan British tiada lagi di kawasan tanah Melayu ini. Dan pada ketika itu PKM
yang merasa terancam telah berusaha untuk bekerjasama dengan British bagi menentang Jepun. Dan ini ada cerita sebaliknya. Kerana kalau kita lihat pada peringkat awalnya memanglah komunis ini tidak bekerjasama dengan British. Ini kerana arahan daripada Komunis Internasional pada ketika itu, Kuomintang, bahawa golongan kapitalis ini kita harus tentang. Tetapi semasa Perang Dunia yang Kedua, apa yang terjadi adalah komunis bekerjasama dengan golongan kapitalis untuk menentang fasis. Kerana fasis ini memang menjadi musuh tradisi kepada komunis. Dan akhirnya apabila usaha komunis antarabangsa yang disebut sebagai Kuomintang bertukar daripada Zhdanov kepada Dimitrov, akhirnya telah mengubah polisi. Semasa pemerintahan pentadbiran Zhdanov sebagai Setiausaha Agung Komunis, Zhdanov telah pun Dimitrov mengatakan bahawa musuh mereka adalah kapitalis, jadi tak boleh kerjasama. Masa Perang yang Kedua, apabila Setiausaha Agung Kuomintang bertukar kepada kepada Zhdanov, menyebabkan dia menukar kepada bekerjasama dengan kapitalis untuk memerangi fasis. Jadi garis Dimitrov tukar kepada Zhdanov menyebabkan keadaan berubah. Jadi kalau kita lihat pada ketika itu, komunis bekerjasama dengan British dan mereka menerima syarat yang diberikan, dan pada ketika itu maka apabila Jepun melakukan serangan kepada tanah Melayu, mereka cuba untuk membantu British. Dan PKM dan British bersatu dalam menentang penguasaan Jepun. British telah menyediakan latihan ketenteraan kepada PKM melalui apa yang disebutkan sebagai MPAJA, The Malayan People Anti-Japanese Army, ataupun orang Melayu panggilnya Bintang 3 yang ditubuhkan kemudiannya. Dan pada peringkat awal memang MPAJA ini adalah tentera ataupun separat tentera yang dilatih oleh British untuk menentang Jepun. Bukan untuk membebaskan tanah Melayu, tetapi untuk menentang Jepun. Kerana sentimen anti-Jepun untuk membela tanah besar China. Dan pada ketika British ini, mereka mendapat banyak bantuan, makanan, senjata, perubatan dan lain-lain dalam usaha untuk menentang Jepun. Dan peperangan antara PKM dan Jepun ini yang berlangsung di tanah Melayu akhirnya memberikan pengalaman baru kepada mereka kerana mereka mendapat bekalan logistik daripada British. Maka dalam kalangan masyarakat Cina pada ketika itu melihat bahawa PKM ataupun MPAJA adalah organisasi yang cuba untuk melindungi mereka. Sebab itulah kalau kita lihat kesannya kepada orang Cina agak besar kerana mereka melihat ini adalah organisasi yang melindungi mereka dan orang Cina cuba untuk memberikan sokongan kepada MPAJA dengan bekalkan bahan makanan, wang, maklumat serta rekrut anggota-anggota baru. Dan orang Cina juga merasakan bahawa mereka dilindungi daripada ditindas oleh Jepun ini. Jadi akhirnya kita lihat bahawa ini merupakan salah satu daripada keuntungan kepada komunis apabila Jepun datang. Dan bagi situasi ini pula kita lihat corak pemikiran orang Cina masih lagi berfokus tumpu kepada kesimpulan yang membawa maksud mereka secara mudahnya menyimpulkan tanpa berfikir panjang bahawa komunis itu adalah rakan baik mereka dan patut dibantu. Dan kita lihat ini, kalau kita lihat ini gambar bagaimana orang Jepun menghadiri pada ketika itu kepada British kemudiannya. Ini tentera MPAJA. Kalau kita lihat MPAJA ini, tenteranya bukan hanya orang besar tapi budak kecil pun juga termasuk sebagai anggota tentera mereka. Dan MPAJA ini telah membunuh ramai orang Melayu. Dikatakan lebih daripada 2,000 orang telah pun dibunuh oleh MPAJA ini. Tahun 1945 sehingga 48 dan strategi PKN selepas perang, kita dapati bahawa sehabisnya Perang Dunia yang Kedua, pada 15 Ogos 1945 adalah tarikh Perang Dunia Kedua berakhir apabila Jepun menyerah kalah. Dan pada ketika itu PKM menggunakan strategi kekerasan di
negeri-negeri Melayu. Mereka keluar dari hutan dan seterusnya melakukan banyak kekacauan dan kezaliman. Yang sebelum ini mereka melihat mana-mana orang yang bersubahat dengan Jepun, mereka akan cari dan bunuh. Dan mereka menangkap semua individu, tidak mengira bangsa, sama ada di kampung atau di pekan. Siapa sahaja yang kemudiannya dibicarakan oleh mahkamah mereka, tepi jalan dan sebagainya, akan dijatuhi hukuman. Biasanya hukuman mati. Dan rekodkan bahawa MPAJA telah membunuh hampir lebih kurang 2,542 orang dalam pelbagai bangsa. Dan mereka ini dikatakan mencari siapa-siapa sahaja yang bekerjasama dengan Jepun. Maka akhirnya kita lihat kesan daripada hal ini, terjadilah pergaduhan antara orang Melayu dan Cina. Kenapa terjadi demikian? Kerana kebanyakan polis ataupun penguatkuasa semasa zaman Jepun adalah orang Melayu. Dan MPAJA adalah orang Cina yang menentang Jepun. Jadi akhirnya apabila Jepun kalah, MPAJA melihat orang Melayu sebagai musuh. Begitu juga sebaliknya. Dan akhirnya berlakulah pergaduhan di antara kedua pihak ini. Dan kita lihat bahawa tindakan jahat komunis ini dapat dibukti melalui tindakan keganasan yang mereka lakukan, merampas barangan, harta dan sebagainya secara paksa serta membunuh orang yang dilihat bersubahat dengan Jepun. Maka kita lihat akhirnya walaupun kemudiannya pada 1 Disember 1945 MPAJA dibubarkan oleh BMA, tentera oleh BMA ini, dan akhirnya keadaan agak tenteram seketika. Dan di sebalik semua ini kita lihat akhirnya walau ada pembentukan Persatuan Tanah Melayu, juga PKM cuba untuk halang. Kalau kita lihat ada banyak organisasi kemudian yang ditubuhkan untuk menggalang kekuatan komunis ini. Namun begitu, wujudnya Persatuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948, PKM menyedari bahawa mereka tidak berjaya dalam usaha untuk menghalang British daripada berkuasa semula di Tanah Melayu. Maka PKM kemudiannya menggunakan strategi seperti awal 1920-an, yakni menggunakan golongan pekerja. Maka selepas itu kita lihat banyaklah pemogokan berlaku kerana komunis menggunakan senjata pemogokan ini untuk menghalang daripada ekonomi berjalan dengan baik. Jadi PKM telah mengadakan banyak mogok dengan harapan ekonomi akan merudum. Apabila kehidupan masyarakat terganggu, maka keyakinan ekonomi British akan menurun. Dan oleh yang demikian, mereka harap dengan cara demikian boleh mencipta atau mencorakkan pembentukan sebuah negara Soviet di Tanah Melayu. Namun begitu, kerajaan British cuba untuk mengekang pergerakan mereka ini dengan menguatkuasakan undang-undang. Dan sebagai contoh penguatkuasaan undang-undang Trespass Law juga akhirnya telah melarang untuk pegawai kesatuan sekerja untuk memasuki kawasan ladang atau tempat bekerja, atau untuk memberi ucapan, untuk mengorganisasi para pekerja dalam persatuan dan sebagainya. Semua itu dilarang. Dan kesan tindakannya ini menyebabkan penguasaan komunis dan juga kesatuan sekerja terhadap buruh semakin melemah. Dan dalam PKM wujud corak pemikiran demikian untuk mencapai keganasan. Dan tahun 48 hingga 60 dan strategi PKM zaman darurat, kita lihat bahawa pada Mac 1948 yang akan kuasa pusat PKM melalui mesyuarat mereka telah memutuskan untuk melancarkan pergerakan bersenjata. Maka strategi kekerasan dan keganasan digunakan semula untuk membentuk Republik Komunis di Tanah Melayu. Dan akhirnya strategi ini tidak berjaya. Kesannya pada 18 Jun 1948 kita lihat bagaimana undang-undang darurat ini dilaksanakan di Tanah Melayu akibat daripada pembunuhan yang berlaku di beberapa tempat. Ini juga ada banyak versi. Saya tak nak bincangkan versi-versi tersebut, saya hanya bincangkan secara umum saja. Dan darurat ini selama 12 tahun. Dan banyak peristiwa terjadi
kebanyakannya adalah bertumpukan kepada menyerang kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi seperti Lombok Bijih, Estate Getah, menyerang pondok polis, kampung-kampung terpecah dan sebagainya untuk mewujudkan keadaan huru-hara. Dan bagi bertindak untuk menambah bilangan rekrut ini, mereka pergi ke banyak tempat dengan gerakan-gerakan bantuan minuan misalnya, gerakan massa yang berakhir dengan cara menyerang pekan-pekan kecil supaya keadaan ekonomi dan keadaan menjadi huru-hara, dan memusnahkan perhubungan dan pengangkutan serta mengganggu gugat setiap kepentingan ekonomi British pada ketika itu. Dan kesan keganasan ini kita boleh lihat bahawa kesan kekerasan dilakukan oleh komunis ini bersifat menyeluruh tanpa melihat latar belakang bangsa atau agama. Mereka membakar kampung, estate, Lombok Bijih dan sebagainya, dan tumpuan mereka adalah kepada pasukan keselamatan Peladang dan juga Lombok Eropah, dan akhirnya kita dapati bahawa mereka merosakkan jalan raya dan sebagainya. Dan ini sebenarnya ditargetkan untuk merosakkan ekonomi tanah Melayu supaya keadaan menjadi huru-hara. Dan kesannya kita boleh lihat bagaimana dalam gambar ini kita boleh lihat bagaimana mokcik-mokcik ni berlatih menembak dan sebagainya di hutan-hutan ni juga mereka di kampung-kampung pun ada sekatan jalan raya dan sebagainya. Ini dibuat untuk mengekang gerakan komunis. Dan akhirnya kita dapati bahawa komunis ini kemudiannya telah merangka strategi tertentu bagi tempoh ini. Antara strategi yang paling penting adalah mereka cuba untuk menyerang kawasan sumber ekonomi penting. Jadi saya dah sebutkan bahawa ada banyak sumber ekonomi penting yang ada yang cuba untuk diserang oleh mereka. Dan kedua adalah merekrut dan melatih orang baru. Ini penting kerana melalui rekrutmen baru ini mereka akan dapat tenaga baru dan kekuatan sangat penting dalam membentang pihak berkuasa pada ketika itu. Dan ketiga ialah menyerang kampung dan juga memusnahkan perhubungan pengangkutan. Ini juga strategi yang dilakukan oleh komunis di Tanah Melayu pada ketika itu, yang kita lihat ada banyak kes yang melibatkan hal tersebut. Dan tahun 68 hingga 89, strategi PKM di Semenanjung Malaysia meneruskan 3 strategi seperti yang berjaya dilakukan oleh PKC, Parti Komunis Cina, sehingga terbentuknya negara komunis di China. Jadi apabila Mao Zedong berjaya membentuk Parti Komunis, berjaya menguasai negara China melalui Parti Komunis China dengan 3 strategi yang dijalankan, maka Parti Komunis Melaya juga cuba untuk meniru strategi tersebut tanpa mengetahui keadaan di China dan juga keadaan di Tanah Melayu itu berbeza. Strategi pertama dilakukan oleh PKM di semenanjung Tanah Melayu ialah menjalankan kegiatan subversif, iaitu menyebarkan ideologi komunis kepada pertubuhan, parti politik, golongan belia, pelajar dan lain-lain lagi supaya bangun menentang dasar-dasar kerajaan. Dan PKM sangat memerlukan bantuan daripada rakyat dalam hal ini untuk melakukan subversif. Yang kedua ialah mewujudkan kumpulan-kumpulan militan yang digerakkan di seluruh negara dalam kumpulan yang lebih kecil. Tugas mereka ini ialah menyediakan tempat simpanan, makanan, penyebaran maklumat tentang aktiviti gerak pasukan keselamatan, jadi tali barut lah tu, mencari bekalan keperluan seperti makanan, perubatan dan keuangan. Jadi mewujudkan penggalan-penggalan terutamanya di kawasan yang menjadi kubu kuat mereka jika gerakan bersenjata pertama. Jadi strategi ketiga pula ialah untuk meningkatkan aktiviti militan di kawasan pedalaman, terutama di Semenanjung Malaysia. Dan strategi perjuangan PKM ini turut dibantu oleh pasukan khas yang terdiri daripada belia yang berumur 10 hingga 17 tahun. Selain pasukan kanak-kanak yang diwujudkan antara umur 6 hingga 10 tahun. Bayangkanlah umur yang sekecil itu telah direkrutkan oleh komunis di Tanah Melayu dalam usaha mereka untuk mencapai matlamat mereka. Dan pada saat ini, mereka sangat berharap orang Melayu yakin dengan perjuangan mereka dan menyokong mereka. Dan kita lihat bahawa mereka turut menyatakan bahawa perjuangan mereka adalah selaras dengan agama Islam. Dan hal ini sebenarnya adalah sia-sia kerana walaupun mereka akhirnya mendapat sebahagian sokongan daripada masyarakat Melayu, tapi sebenarnya tidaklah
signifikan sokongan tersebut. Parti politik kemudian juga digunakan untuk membantu mereka mencapai matlamat mereka. Kalau kita lihat kepada gambar ini bagaimana Tengku Abdul Rahman misalnya, dan juga ini untuk mencapai kemerdekaan, tetapi gambar sebelah itu ialah berkaitan dengan gerakan untuk melemahkan pengaruh komunis yang ada di dalam masyarakat pada ketika itu. Ini saya katakan tadi, adanya apa yang disebut sebagai usaha untuk kan baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita dalam akhbar dan juga dalam media massa, media sosial tentang adanya restoran yang memaparkan gambar menunjukkan gambar Mao Zedong ini, dan juga ada di Johor misalnya, mereka berpakaian bintang 3 untuk menjadi pelayan dan sebagainya di restoran-restoran. Di Melaka juga ada. Dan ini diprotes oleh netizen dan akhirnya diambil tindakan oleh pihak polis. Dan kalau kita lihat kepada gambar ini, sebenarnya adalah gambar-gambar yang digunakan oleh Mao Zedong ketika Mao Zedong cuba untuk merampas kuasa di China dahulu. Jadi gambar-gambar yang sama juga digunakan oleh restoran ini. Dan inilah yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Saya tidak tahu sama ada betul atau tidak, tapi dalam konteks masyarakat Malaysia, saya lihat hal ini tidak bersesuaian kerana ianya boleh mendatangkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat. Kenapa? Kerana masyarakat masih lagi trauma dengan apa yang terjadi kepada mereka semasa pemerintahan komunis satu ketika dahulu. Jadi keadaan ini kita lihat juga berlaku pada ketika ini. Jadi saya tak perlu mengulas panjang perkara ini. Anda boleh baca, ada banyak analisis yang dibuat di surat khabar dan juga media sosial berkaitan hal ini. Tapi itu sahaja yang saya nak gambarkan kepada anda pada hari ini. Anda boleh mendengar dan juga menelitinya agak laju kerana agak panjang bincangan yang berkaitan dengan komunis pada peringkat awal dan bagaimana gerakan-gerakan dan juga corak-corak penentangan dan juga corak pemikiran mereka yang ada di tanah Melayu ini. Dan lebih lanjut anda boleh tanya saya kemudian jika perlu. Tapi pengetahuan ini saya hanya berikan supaya anda faham dan tahu bahawa ada tahap-tahap pergerakan dan ada ideologi-ideologi tertentu yang cuba disebarkan oleh golongan ini di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi saya harap dengan demikian anda telah pun memahami serba sedikit tentang apa yang terjadi dalam gerakan komunis antarabangsa dan juga apa yang terjadi di dalam Malaysia sendiri, sehingga akhirnya membawa kepada pertentangan di antara orang Melayu dan orang Cina, sebab akibat daripada orang Cina dikatakan menjadi penyokong tegar kepada PKM, dan sedangkan orang Melayu yang selepas pendudukan Jepun dilihat sebagai musuh utama kerana pada masa pendudukan Jepun mereka ini bertugas sebagai pasukan keselamatan, dan inilah yang memicu kepada keadaan kemudiannya. Dan kita lihat sebenarnya keadaan ini tidak perlu untuk berlaku kerana ini adalah permainan politik antarabangsa, dan kita lihat tadi apa sahaja yang berlaku pada peringkat antarabangsa akhirnya mempengaruhi apa yang berlaku pada peringkat tempatan di tanah Melayu sendiri. Dan dengan demikian, sekian saja kuliah saya pada hari ini. Mudah-mudahan ini mendapat manfaat kepada anda semua. Stay safe, jangan ke mana-mana, duduk di rumah. Selamat berjuang untuk peperiksaan, yang mana ada peperiksaan ataupun kerja khusus, selamat membuat kerja khusus. Kerana selepas ini yang kerja khusus itu dah perlu dihantar. Jangan lambat pula. Yang membuat peperiksaan, open book dan sebagainya itu, ataupun yang final year project, sila teruskan. Hati-hati dengan corona, jangan sampai terjangkit dengan COVID. Okay, sekian saja. Salam.